belajar berkaitan dengan jadual berkala, ciri logam dan bukan logam, bab 6 sains tingkatan 1. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like. Okey. Di akhir video ini diharapkan murid akan dapat mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadi di dalam jadual berkala. Okey. Seterusnya, murid juga akan dapat membezakan ciri logam dan ciri bukan logam. Okey, di sini adalah jadual berkala. Apakah jadual berkala? Jadual berkala ialah jadual di mana semua unsur-unsur dikumpulkan. Maknanya, ahli saintis menjumpai unsur-unsur tersebut kemudian dihimpunkan di dalam jadual berkala. Okey. Jadual berkala ni ada dua bahan yang penting, iaitu pertama adalah kumpulan. Kumpulan maksudnya garisan yang mendata. So dekat sini ada 18 kumpulan, kumpulan 1 sehingga kumpulan 18 secara mendata. Dan bahagian yang mengufuk ini kita panggil dia kala. Kala ada 7 kala, 7 kala. Maknanya garisan yang mengufuk tu dia ada 7 kala. Okey. Contohnya kalau misalnya cikgu nak tanya, apakah unsur yang terdapat dalam kumpulan 1 kala 4? Kumpulan 1 kala 4. Okey, jadi kita boleh jawab kat situ adalah K. K adalah kalium. So kalau misalnya dalam kes ni kita boleh kenal pasti mana satu bahan-bahan, kalau mana satu unsur-unsur. Jika cikgu tanya contohnya apakah unsur yang terdapat dalam kumpulan 17 kala 2? Kumpulan 17 kala 2. So jawapan dia adalah F. F adalah fluorine. Okey. Jadual berkala ini ada 3 kumpulan. Ada 3 kumpulan, iaitu kumpulan logam yang warna orange tu, kumpulan logam. So kumpulan logam banyak, kumpulan logam sangat banyak. Kemudian separuh logam. Separuh logam maksudnya unsur itu mempunyai ciri logam dan juga ciri bukan logam. So dua-dua ciri itu dia ada. So dipanggil sebagai separuh logam. Dan yang warna biru ini adalah bukan logam. Warna biru ini adalah bukan logam. Dia menunjukkan ciri-ciri bukan logam. Okey. Kumpulan 18 ni, terdiri daripada gas-gas nadi. Gas-gas nadi. Ada setengah buku dia tulis gas lengai. Ada setengah buku dia tulis gas nadi. Ada setengah buku dikata gas adi. Jadi gas nadi, gas lengai, gas adi adalah benda yang sama, iaitu unsur yang terdapat dalam kumpulan 18 dalam jadual berkala. Okey. Kalau perhatikan dekat sini kekunci ni, contohnya C, huruf C itu adalah simbol unsur. Nama unsur karbon. Jadi kalau awak tengok dalam jadual berkala tu, contohnya B, boron, dan bawah tu adalah jisim atom relaktik. Atas tu adalah nombor proton. Nombor proton apa? Kita dah belajar pada video yang lepas bahawa nombor proton itu adalah bilangan proton yang ada di dalam nukleus atom. Okey. Dekat sini ada beberapa aktiviti. Oleh kerana PKP kita belajar daripada rumah. So kita dengar apa? Kita belajar melihat kat sini lah. Okey, dekat sini ada 5 aktiviti. Aktiviti pertama ada rod kuprum dan ada rod karbon. Okey, so aktiviti inilah menggosok rod tersebut dengan menggunakan kertas pasir. Kalau kita perhatikan kat sini, rod kuprum akan berkilau. Berkilau maknanya berkilat. Jadi rod karbon pudar. Pudar maknanya tidak berkilat. Okey. So yang kedua, dawai kuprum ni lurus, kemudian awak bengkokkan dia. So dekat sini
Dawai kuprum boleh dibengkokkan, tetapi grafit pensel, grafit pensel? Pensel awak yang warna yang warna hitam tu, yang buat tulis tu kan, yang warna hitam tu. Itu adalah grafit pensel. Bila awak bengkokkan, dia akan patah. So, grafit pensel tidak boleh dibengkokkan. Okey, aktiviti ketiga, okey. Besi kemudian awak ketuk pakai tukul. So besi tadi akan lepi. Besi tadi akan lepi. Okey. Apabila awak letakkan arang, awak ketuk, arang akan hancur. Jadi sifat di mana kuprum itu lepi kita panggil sebagai keboleh tempaan. Maknanya logam tadi boleh berubah bentuk. Asalnya mungkin cube, awak ketuk dia jadi lepi. So boleh berubah bentuk. Okey, yang kedua ni, dawai kuprum boleh dibengkokkan. So itulah kemuluran. Kemuluran benda sesuatu sifat di mana benda tu kita boleh bentukkan dia. Tanpa mengetuk, pakai tangan saja kita boleh bentukkan dia tanpa mengetuk, adalah kemuluran. Tetapi apabila kita ketuk, kita kata dia sebagai keboleh tempat. Okey, yang keempat, ini adalah litar. Ada sel kering, ada Swiss dan juga ada rod besi kat situ Ada rod besi kat situ, kita akan dapati bahawa emitter itu akan menunjukkan bergerak. Jarum emitter bergerak. Ini menunjukkan bahawa adanya arus elektrik. So daripada situ mentol akan menyala. Tetapi kalau kita gunakan, contohnya kita gunakan kayu, so mentol tidak menyala. Ini adalah sifat kekonduksian elektrik. Kekonduksian elektrik ialah maksudnya adalah kebolehan elektrik untuk mengalir. Okey, yang kelima, apabila kita letak paku tekan, ujung dia kita letak lilin pada paku tekan tu supaya lilin itu melekat pada rod karbon. Apabila kita panaskan, jika kita menggunakan rod karbon, maka paku tekan tadi akan jatuh dahulu dibandingkan dengan apabila kita menggunakan rod karbon. Kalau rod kuprum, paku tekan cepat jatuh. Gunakan rod karbon, paku tekan lambat jatuh. Ini menunjukkan ciri kekonduksian karbon. Jadi kat sini kita boleh tahu bahawa ciri logam berkilat, bukan logam pudar. Ciri logam mulur. Ini adalah ciri-ciri dia. So kat sini awak kena hafal lah. Kena hafal ciri logam adalah berkilau, mulur, boleh ditempa, konduksi elektrik yang baik dan konduksi haba yang baik. Sifat bukan logam, pudar, tidak mulur, tidak boleh ditempa, konduktor elektrik yang lemah dan juga konduktor haba yang lemah. Yang ini awak kena hafal sifat-sifat logam dan sifat-sifat bukan logam. Okey, seterusnya. Unsur ni sebenarnya dia ada dua. Pertama adalah logam, satu lagi ialah bukan logam. Okey. Jadi permukaan yang logam, ni ciri-ciri dia. Boleh tempa, mulur, konduktor haba yang baik, konduktor elektrik yang baik, kekuatan regangan yang tinggi, takat lebur dengan takat lidah yang tinggi, ketumpatan yang tinggi. Begitu juga dengan bukan logam. Dia berlawanan lah antara logam dengan bukan logam. Kalau bukan logam, dia tidak boleh ditempa, tidak boleh mulur, konduktor haba yang lemah, konduktor elektrik yang lemah, kecuali karbon. So karbon ni walaupun dia bukan logam, tetapi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Pengecualian ada kat situ. Kemudian kekuatan regangan rendah. Maknanya kekuatan regangan rendah dia mudah pecah atau rapuh. Takat lebur dan takat lidah yang rendah. Maknanya bila kita letak di atas satu bekas, dia mudah. Bukan logam ini mudah melebur. Kemudian ketumpatan rendah. Ketumpatan rendah maksudnya biasanya dia renyah. Okay. Contoh-contoh logam. Contohnya emas, cincin emas tu logam. Kemudian mercury yang ada dalam termometer itu adalah logam. Kemudian cerit logam. Kemudian dalam kabel tu ada wire, itu adalah kuprum, juga logam. Okey, besi juga logam. Jadi logam ni biasanya sesuatu yang keras. Okey,
Contoh lain, bukan logam. Ya, contoh bukan logam kat sini ialah gas nitrogen. Contoh lain seperti gas helium, ya, gas hidrogen, gas oksigen. Semua itu bukan logam. Contoh lain ialah pinggan mangkuk kaca, itu bukan logam. Satu lagi ialah air. Kat situ tika bukan logam, air pun bukan logam, cawan plastik pun bukan logam. Dan cikgu mengharapkan pelajar-pelajar boleh bezakan logam dan bukan logam. Okey, moga bermanfaat. Selamat belajar.